Lepas berapa banyak episod BBB Plus ataupun Borak-Borak Botak Plus, aku sembang pasal team, aku sembang pasal squad dev orang. So aku rasa macam benda pun dah masuk bulan 11. Lagi sebulan nak masuk bulan 12. Lepas tu dah masuk tahun baru. So aku nak cerita pasal team pun macam dah tak relevan dah aku rasa. Walaupun ada juga orang request aku sembang pasal Juve, pasal PSG, tim-tim yang aku tak pernah sentuh. Tapi aku rasa cukup-cukup lah kot sembang pasal team. So sekarang ni aku decide untuk at least aku try borak dengan korang tentang beberapa player yang aku rasa aku patut sembang. Walaupun dia maybe bukan star gila, dia maybe ada yang star, ada yang memang key player untuk certain team, tapi ada juga player yang mungkin baru-baru nak up. Kalau kita boleh sembang pasal Amantino selaku at BBNU, so mungkin kita boleh sembang pasal player-player lain. Untuk starting, first BBB Plus untuk sembang pasal player, aku decide untuk sembang pasal Jack Grealish. Jack Grealish ni kalau kau nak tahu nama sebenar dia, Jack Peter Grealish. Okay, dia ni, kita tahulah dia player Aston Villa, sekarang dia tengah main England, dia memang tengah sedap dengan England. Umur dia baru 25 tahun. Dia ni lahir tahun 10. Dia tak lahir bila? 10 September 1995. Dah macam biografi pula aku sembang tiba-tiba kan. Position dia left midfield, attacking midfield. Tapi dia lebih dekat Aston Villa. Aku nampak dia banyak daripada main dekat position left midfield. Dia banyak wing kiri. Tapi dengan England squad, dia banyak juga main AMF. AMF tu kira attacking midfielder lah. Jack Grealish ni, dia ni asal Birmingham tau. Tapi dibesarkan kat satu bandar ni, nama dia Solihull. Solihull ni kalau kau nak tahu, dia satu bandar yang macam lebih kurang 11 kilo daripada pekan Birmingham tu sendiri. So, career dia memang start dekat Aston Villa daripada kecil. Dia ni memang Villa fans daripada kecil. Sampai sekarang dia memang dengan Aston Villa. Kecuali masa season 13-14 dia dengan Notts County. Dengan Notts County tu masa season 13-14 tu dia ada juga gol. Aku dalam 5 gol, 7 assist untuk total 38 game League One time tu. At least untuk satu player yang baru belum 20 tahun lagi, tapi dah ada 5 gol, ada 7 assist, kira consider alright lah. Dia ni satu family dia memang gila-gila fans untuk Aston Villa. Memang daripada bapak dia Kevin Grealish, daripada abang dia Kevin Grealish. Senang kan, simple bapak dia punya hidup. Nama bapak Kevin, nama anak Kevin. Simple, tukar huruf satu je. Tapi even dia, Kevin Grealish tu bapak dia tu memang dia lantik sebagai agent di sini. Sampai sekarang masih lagi Kevin Grealish tu jadi dia punya agent. Senang lah bapak punya deal. Siti Nurhaliza pun pakai abang apa. So benda memang career dia selamat lah so far kat situ. Tapi ada juga player yang career dia jahanam sebab abang jadi agent. Contoh Nicholas Anelka. Kau pergi cari balik cerita pasal Nicholas Anelka. Cerita pasal Jack Grealish ni, dia ni memang dia punya prospek tu daripada dekat Akademi Aston Villa ni dah nampak. And even bekas director Akademi Villa, Brian Jones, pernah samakan dia dengan legend Nottingham Forest, John Robertson. Kalau kau pernah usah nama John Robertson, dia zaman-zaman aku rasa 50-60an tu memang famous lah. Dia pun dah tak ada dah aku rasa. So maksudnya prospek dia zaman muda tu memang Ryan Jones tu sendiri dah nampak. And benda tu terbukti lah lepas sekarang ni dah tahun 2020, memang dia even captain, dia memang key player untuk Aston Villa, and soon memang aku rasa dia akan jadi marquee player untuk England. Alright. Tu cerita pasal starting career dia dekat Aston Villa and even career dia sebagai member sepak. Tapi antara benda yang pernah aku tengok and even sampai sekarang aku rasa orang masih boleh tengok, yang aku rasa karakter Jack Grealish ni yang bagi aku special compare dengan orang lain, tak semua orang macam tu. Dia ni jenis player yang pakai stocking rendah tau. Singgat dia tu kecil. And even dalam interview dengan BBC Radio dulu, dia pernah reveal dia pakai stocking rendah tu sebab dia punya superstitious, kepercayaan dia yang dia pegang sampai ref selalu sound dia balik. Terpaksa sound dia untuk naikkan balik stocking tu. And even dia nak kekalkan dia punya karakter stocking rendah tu, dia sanggup sampai sekarang pun dia pakai singgat saiz budak untuk dia maintain dia punya selain daripada level kontrol bola, and dia nak kekalkan dia punya kepercayaan tu sampai tahap macam tu tau. Tapi aku rasa ada je player-player lain yang pakai stocking rendah ni, banyak lah kalau zaman sekarang. Paulo Dybala, and even dulu ex-player Arsenal Alexander Lab tu pun macam tu. Memphis Depay, Joan Veron, mana Rui Costa. Rui Costa kenal lah, kau jangan kenal Cristiano Ronaldo je, kau jangan kenal Luis Figo je. Tadi aku cakap dia punya appearance tu sebab dia nak manage dia punya ability control bola. Betul juga, aku rasa benda tu make sense juga sebab ability dribble yang Grealish ada ni buat dia selalu jadi target tau. Dia selalu jadi target opponent untuk tackle. And even kalau kau tengok game-game Aston Villa sekarang ni, memang dia jadi main target untuk opponent. Memang apa-apa nak makan dia dulu. Even masa dia main dengan Notts County, pernah ada 3 orang player Hull City pernah kena kad kuning dalam masa 15 minit. Kau bayangkan 3 orang player kad kuning dalam masa 15 minit sebab satu player je. Tapi nampak macam mana, member kaki belik. Kalau aku jadi defender pun memang tu yang aku tutuhan dulu, memang aku tu yang aku balon dulu. Tapi Jack Grealish ni, dia ni banyak juga cerita. Okay, aku tak nak sentuh sangat dia punya statistik season ni, dah berapa gol, dah berapa assist, yang last season macam mana. Tapi dia ni banyak juga cerita-cerita yang macam cerita luar padang, yang macam sampai orang kata dia ni ada attitude problem.
Macam ada certain player dia budak baik. Ada certain player dia budak ganas atas padang. Tapi kalau cerita pasal Jack Grealish, aku tak tahu sekarang ni dia dah matang, aku harap dia makin matang. Tapi banyak juga cerita yang sebelum-sebelum ni, dia ni nampak sangat attitude yang problem. Kalau nak cerita masa April 2015, manager Aston Villa time tu, Tim Sherwood pernah sound dia sebab dia kantoi main laughing gas sampai leak gambar tu, kantoi lebih kurang dengan Raheem Sterling. Kau bayangkan, dia gambar tu dia kantoi lebih kurang time dengan leak gambar Raheem Sterling, leak gambar Saido Berahino. Berahino kenal lah. Kau jangan kenal Lukaku je. Ni Berahino ni pun seng-seng zaman tu juga. Laughing gas tu, aku selalu jumpa zaman aku kat UiTM je dulu. Member ramai main. Producer aku pun aku tahu dia mesti pernah main punya benda tu. Confirm. Kau bayangkan kau play bola, kau public figure. Yang kau pergi main laughing gas tu buat apa? So benda tu sebenarnya dah overshadow kau punya form atas padang. And even gambar tu sebenarnya first publish dekat The Sun tau. Cuma aku tak tahu The Sun lepas tu Jack Grealish punya bapak Kevin tu dah contact The Sun. The Sun cover balik cakap gambar tu sebenarnya dah 6 bulan lepas and tak ada kena-mengena dengan form dia dekat Villa masa tu. Walaupun zaman tu memang form dia barai tau. Orang yang mungkin baru kenal dia sekarang mungkin akan banyak puji dia. Tapi kalau cerita pasal 4 tahun lepas masa 2016, masa tu Aston Villa bukan lagi dengan Tim Sherwood tapi dengan Martin O'Neill. Jack Grealish ni dia pernah pegang rekod worst player in Premier League. Sebab apa? Sebab main 16 kali tak ada point langsung. Season tu Aston Villa relegate tau. Dapat 17 poin. Tapi semua 17 poin tu tanpa ada Grealish atas padang. So kau bayangkan. Kau main 16 kali, 17 poin tim kau dapat. Tak ada satu pun muka kau ada time tu. Kau bayangkan 16 game kau main, 17 poin untuk tim kau. Tapi end up 17 poin tu time kau tak main. Dia senang cakap macam ni lah. Dia macam dalam zaman sekolah kau main bola, ada kawan kau. So kawan kau tu main, seperti memang kau cakap. Tapi sekarang ni cerita dia 16 game, barai. Okey, tu cerita pasal rekod buruk yang pernah Jack Grealish pegang. Tapi di forwardkan lagi ke depan 2018. Dia ni pernah kecoh dia nak pergi Spurs tau. Memang time tu memang orang kata Pochettino memang beria aim dia. And even chairman Spurs Daniel Levy pun memang betul-betul nak dia pergi Spurs. Tapi last kali transfer tu barai. Transfer tu tak dapat complete. Tapi lepas tu Grealish siap keluar statement. Dia bengang sebab transfer tu fail. Dia kata kalau dia complete transfer ke Spurs, mesti dapat call up England time tu. So semua time tu semua expect, sebab zaman tu semua orang expect Spurs akan confirm dapat beli Jack Grealish. Sebab apa? Sebab zaman tu Aston Villa tengah ada problem financial under owner lama, Tony Jaa. Tapi di sebalik lepas Tony Jaa belah, owner baru Aston Villa, Nassef Sawiris dengan Wes Adams, dia block transfer tu. Tak lama lepas tu, tak berapa bulan, aku rasa 2 bulan kot, Grealish sign new 5-year contract. So bagi aku sebenarnya owner tu dia dah buat benda yang betul lah. Sebab sampai sekarang lepas dah sign 5 tahun kontrak tu, sampai sekarang dia ada dekat Aston Villa lagi. Tapi macam tadi aku cakap, instead of Jack Grealish kata dia bengang, tapi ada certain media yang mainkan topik tu untuk macam downgradekan terus ataupun terus nak baraikan kira Jack ni sebenarnya. And even abang dia Kevin terpaksa keluar, terpaksa tampil untuk bagi statement untuk pertahankan dia, sampai dia blame yang cakap Jack Grealish sedih, down teruk. Tak ada lah down teruk sebenarnya. So Kevin marah gila, describe story tu as a rubbish story. Kau bayangkan kau adik kau tak dapat finish transfer, adik kau memanglah frust, tapi tak adalah frust teruk. Tapi bila media tiba-tiba nak turun, nak tonyo je player tu, benda tu boleh kacau mental player. So nasib baik abang dia backup dia. Media yang main peranan, media yang torture player, contohnya saya susah lah. Aku rasa Safawi Rashid sekarang dia belum main, dia alright je. Korang je yang beria nak suruh dia main. Dia sampai-sampai Portugal nak turun main. Macam mana? Tengok Loma Hakim main kat Belgium, lepas tu semua menggelupur. Tengok Safawi tak dapat main lagi. Okay, next. Cerita pasal 2019 tahun lepas. Time tu ada satu game ni main kat Birmingham. So game tu Aston Villa lawan dia punya rival lah, Birmingham City. Tapi tiba-tiba ada satu penyokong ni datang, dia boleh masuk padang, dia henyak Jack Grealish. Dan tahu-tahu dah kena penjara 2 minggu sebab attack Grealish. Disebabkan insiden tu, Mamat tu dah kena ban seumur hidup daripada St Andrews and 10 tahun daripada mana-mana game pun dekat UK. Paling bagus, aku respect dia, game tu lepas dia dah kena henyak kat kepala, dia still lagi score winning goal 1-0 game tu. So, game tu Aston Villa menang 1-0. Cerita 2020, sebelum korang nampak dia shine gila-gila dekat UEFA Nations League, aku rasa awal tahun ni, masa tu awal-awal PKP. Yes, bukan awal tahun lah, bulan 3, bulan 4 macam tu kot. Satu dunia punya fans England time tu, sebab time tu dia belum star lagi macam sekarang. Satu dunia fans bola sepak England time tu panggil dia ni hipokrit. Sebab apa? Dia beria send message dekat social media. Dia cakap stay at home, stay at home. Tapi tak lama lepas tu, dia kantoi keluar, dia bawa kereta Range Rover dia, accident bye. Orang tengah duduk rumah, beras tak cukup, kentang tak cukup, member boleh senang-senang, wah-wah, naik kereta mahal, pergi parti. So, memang satu dunia makikan dia. Memang aku pun rasa macam dia ni bangang sangat sebenarnya, yang dia kau lorat nak pergi parti, apa relax-relax sudah. And even
Kau dah tahu kau nak buat benda salah, kau janganlah tunjuk yang kau buat benda salah. Kau janganlah beria nak bawa laju. Kau relax sudah. Last part dekat club level untuk Jack Grealish. Transfer rumours ke Manchester United itu benda paling kecoh juga sejak habis season lepas. Tu aku yang macam expect, dia ni ramai yang kata dia nak akan pergi MU, ramai yang kata pergi MU. Selain pada MU kata luar nak beli Jadon Sancho, banyak juga cerita yang dia ni akan pergi MU juga. Tapi finally dia stay kat Villa lepas elak daripada relegate season lepas. Aku rasa dia punya turning point dia game yang draw lawan Sheffield United 0-0. Tapi tentu aku rasa penyelamat Aston Villa untuk kekalkan Jack Grealish, aku rasa VAR lah. Okey, tutup cerita club level, aku nak pergi international sikit. Sebenarnya Jack Grealish ni, kalau korang nak tahu, dia ni sebenarnya ada pilihan untuk main dua negara. Maksudnya salah satu lah, bukan dia boleh main dua negara. Dia boleh pilih untuk main Republic Island ataupun nak main England. And even dia pernah main untuk under 21 Republic Island. Tapi lastly, masa April 2016, dia decide untuk main England since April 2016. And even dia punya first appearance untuk England under 21 masa Mei 2016, tak silap aku, 4 tahun lepas, Mei 2016, masa tu dia main tournament. Korang tahu tak tournament tu apa? Tournament tu dia satu tournament yang macam jemputan lah. Dia macam contohnya kalau kita ada Pesta Bola Merdeka, dia lebih kurang macam tu lah. Tapi dia melibatkan player bawah 17 tahun sampai bawah 23 je and main kat France. Zaman tu England menang tournament tu, England managed by manager sekarang, Gareth Southgate. So maksudnya hari ni kau nampak Jack Grealish ni main England dekat senior squad, maksudnya Gareth Southgate dah kenal, dah pernah jaga Jack Grealish ni daripada 4 tahun lepas, masih budak lagi. And even that time 2016 yang menang tournament tu, itu first win dia orang untuk cup tu since 1994. Antara player yang ada main kat situ yang sekali dengan Jack Grealish time tu masa squad tournament tu, Jordan Pickford, Ruben Loftus-Cheek, Ben Chilwell, ada satu member aku ni, James Ward-Prowse yang itu borak itu. Korang belum tengok kan? Korang belum tengok, kau pergi buka balik BBB Plus, Borak-Borak Botak Plus, James Ward-Prowse. Cerita pasal England dan Jack Grealish sekarang, memang semua orang rasa dia memang perform gila. And even kalah dengan Belgium, tapi game tak berapa cantik lawan Iceland yang sebelum ni. Tapi last 3 games England ni memang aku rasa semua orang perhatian banyak kat, tak kisah berapa result untuk England, tapi banyak orang tengok kat form untuk Jack Grealish. Ada juga orang yang tak suka, ada juga orang yang suka. Tapi kita cerita benda yang orang suka dulu. Anders Townsend cakap, ni Anders Townsend ni, aku rasa kau pernah dengar nama, takkan tak pernah dengar Anders Townsend kan, kepala botak. Tapi kadang-kadang rambut dia tebal petak. Okay, Anders Townsend, dia kata susah nak jumpa player yang macam Jack Grealish. Player and even England sekarang tak boleh abaikan Grealish dalam tempoh yang lama sebab dia ni dah terlalu bagus. Sebab sampai tahap macam tu member anggap. Tapi aku rasa ada relevan juga kot. Bukti dia, first England cap dia, maksudnya first England senior cap dia, September itu. Tapi dalam masa 2 bulan, dia dah ada 5 total appearance. Maksud kau bayangkan dalam masa 2 bulan kau dapat 5 lagi 4 appearance. 2 bulan ni bukannya ada 10 game, bukannya ada 5 game. So paling-paling banyak pun 3-4 game je untuk international level. So dalam masa 2 bulan kau dapat tambah lagi 4, maksudnya kau memang gila lah, kau memang alright lah. Bukti dia kau tengok balik time game lawan Republic Island, lawan Iceland, lawan Belgium. And even Brian Robson, legend England, legend MU. Dia cakap tak ada player England zaman sekarang yang buat dia happy to watch. Seorang player yang, aku rasa benda tu betul juga kot. Sebab lepas era Steven Gerrard, Beckham, Frank Lampard, siapa je midfield England yang kau seronok nak tengok? Rooney yang contoh, dah tak ada dah player yang kau seronok nak tengok. Jadon Sancho tu kejap-kejap suam-suam je sebenarnya. And even dia describe Jack Grealish ni ada ability macam Gaza. Gaza kenal? Sebelum kau kenal player yang orang panggil Waza, Wayne Rooney, ada Gaza. Paul Gascoigne gila. Tapi ada juga yang tak puas hati bila orang samakan dengan Paul Gascoigne ni. Contohnya manager Fulham yang soon kena sack. Ke silap-silap video ni keluar nanti dah kena sack. Scott Parker. Okay, Parker cakap Grealish ni belum layak nak dibandingkan dengan Gaza, ataupun even ada pendapat yang kata dia ni lebih kurang macam Iniesta. Tapi sebab apa dia cakap macam tu? Sebab Parker anggap Jack Grealish ni masih lagi belum jumpa big team untuk sebenar punya challenge, untuk challenge yang sebenar. Yelah, walaupun dia dah jumpa Belgium, tapi still lagi Parker anggap dia ni belum jumpa tim macam contohnya Brazil, France, Jerman, tim-tim yang betul-betul gegasi. Bagi aku, kalau cerita pasal Jack Grealish ni, aku just boleh concludekan senang je. Dia ni sebenarnya kalau tolak cerita hal luar, mungkin dia boleh form lagi. Tapi aku tak tahu korang setuju ke tidak. Ke korang anggap dia ni disebabkan dia punya cerita kat luar padang yang buat dia ni susah nak form bila main dengan England, ataupun susah nak dapat tempat dalam England, susah nak confirm, nak konkret dia punya tempat dalam squad England compare to Marcus Rashford ke Harry Kane ke. Okay, itu satu. Yang kedua, aku nak korang share dengan aku, dia ni patut stay ke kat Aston Villa ataupun belah, at least tinggalkan Villa pergi kelab lain. Silap pergi MU ke, City ke, City tengah cek-cek player kat tu kan. Liverpool tak kot. Guys, untuk minggu ni memang first aku sembang pasal Jack Grealish, tapi kalau korang ada player yang korang nak suggest kat aku untuk sembang, maybe aku boleh lah buat terror sikit sembang kan. Tak adalah, sebab aku ni bukan nak cerita pasal stats gila-gila. Nak tengok stats, tengok Mark Stats.
Nak tengok botak, tengok botak. Okay. So, korang boleh komen kat bawah ni nama-nama player yang maybe korang nak aku borak dengan korang. At least aku boleh share dengan korang apa yang aku tahu. Komen kat bawah.